Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersama dengan ayat yang terakhir, iaitulah suratul Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang selalu ditimpa kemurkaan, dan bukan jalan mereka yang memilih kesesatan. Maka pada ayat yang terakhir ini ada baki dua tema ataupun dua tujuan Al-Quran diturunkan. Catat ataupun cuba ingat. Yang pertama sekali adalah targhib, targhib. Yang ketujuh adalah tarhib. Tarhib maksudnya adalah berita gembira dan berita duka cita. Allah Ta'ala di dalam Al-Quran penuh dengan qasas, penuh dengan kisah-kisah yang memberikan harapan, juga kisah-kisah yang memberikan ancaman. Apakah kisah-kisah yang memberikan harapan? Kisah para anbiya, kisah orang-orang saleh, seperti contohnya kisah Nabi Ayub. Bukankah kisah Nabi Ayub memberikan semangat kepada orang-orang sakit yang setiap penyakit ada ubat? Lalu Nabi Ayub mendapat kesejahteraan daripada kesakitan. Dalam Al-Quran penuh dengan kisah orang-orang yang bukan Nabi, tetapi Allah Ta'ala memberikan kepada mereka kemuliaan. Maka Tuhan kurniakanlah kepada kami nikmat yang kau kurniakan kepada orang dulu-dulu. Apakah nikmat berkenaan? Itulah nikmat iman kepadamu, wahai Allah. Nabi Ayub walaupun diuji dengan kesakitan belasan tahun, tetapi kerana iman yang kental, maka baginda akhirnya diberikan Allah berita gembira. Maka wahai Allah, anugerahkan kami nikmat yang kau kurniakan kepada Nabi Ayub, an'amta alaihim. Kalau tidak dengan nikmat iman, Ayub takkan ada kekuatan. Kerana nikmat iman yang kau kurniakan wahai Allah, Ayub menjadi kuat. Maka anugerahkanlah kekuatan yang sama kepada kami bila kami sakit. Itu contoh kalau dalam kesakitan. Dalam Al-Quran, 1/4 Al-Quran penuh dengan qasas ataupun kisah-kisah. Kisah selain daripada para anbiya, saya namakan kisah putih, juga ada kisah hitam. Bukan bawang putih bawang merah ni, tetapi kisah hitam. Kisah hitam adalah kisah tokoh-tokoh dalam kegelapan. Al-Quran membicarakan tentang tokoh-tokoh al-maghdubi alaihim, yang Allah Ta'ala sangat murka kerana Allah Ta'ala berikan kepada mereka ilmu. Allah Ta'ala utuskan kepada mereka Rasul, tetapi mereka bunuh para Rasul. Inilah Yahudi, inilah Ahlul Kitab. Allah menyebut murka kerana Allah Ta'ala memberikan kepada mereka mandat. Allah Ta'ala berikan kepada mereka khilafah, faddaltukum 'alal 'alamin. Tetapi mereka khianat, mereka melakukan kebatilan kepada kitab suci yang diturunkan kepada mereka. Maka jangan ambil langkah-langkah yang sudah dilalui oleh manusia-manusia yang Allah Ta'ala laknat dan Allah Ta'ala murka. Dan selamatkan kami wahai Allah dari jalan-jalan orang-orang yang sesat, yang ditafsirkan para ulama, orang-orang yang beramal tetapi tidak ada ilmu. Inilah orang-orang Nasrani yang bagus kerohaniannya, yang kekadang kalangan mereka tidak berkahwin, rahbaniyah, tetapi kesemua itu bukan daripada ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Isa bin Maryam. Ia adalah ajaran yang menjauhi manusia, menjauhi fitrah. Ia adalah kebaikan-kebaikan bagi mereka, tetapi tidak ada dasar ilmu daripada syarak. Maka kalau Yahudi tadi, orang yang berilmu tetapi tidak beramal, al-maghdubi alaihim, ad-dhalin adalah yang beramal tetapi tidak berdasarkan ilmu. Kesimpulannya, ayat yang terakhir ini mengajar kita kepentingan ilmu dan amal. Maka saya menyuruh kepada kita semua supaya setiap kali kita membaca suratul Fatihah, hayatilah. Membaca Al-Fatihah wajib kerana sebenarnya Al-Fatihah merangkumi keseluruhan Al-Quran. Seseorang yang apabila telah membaca Al-Fatihah dalam solat, dia kena terjemahkan dalam seluruh kehidupannya. Setiap kali dia nak buat sesuatu kerja,
Bukanlah dia kena baca Fatihah, dia baca rumusan Al-Fatihah, iaitulah Bismillahirrahmanirrahim. So hidupnya adalah hidup dengan Al-Quran. Wallahu a'lam.